Mungkin ramai orang tahu orang asli. Ramai orang tahu berkenaan orang asli, tapi diorang tak tahu lebih mendalam mengenai orang asli. Sebenarnya, agama, kita orang tak ada agama. Ramai sekarang yang kahwin dengan bangsa lain juga. Dengan Melayu tak payah cakap lah, memang ramai je yang tahu, ramai je yang dah memeluk Islam dan kahwin dengan Melayu. Lepas tu ada juga yang kahwin dengan India dan ada juga yang kahwin dengan Cina. Kalau meninggal macam mana cara ke bumi? Ke bumi dekat mana? Okey, kalau kita... Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang berpositif, dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke geng, sesuai dengan judul, apakah benar orang asli Malaysia itu tanpa ada agama? Jom langsung kita saksikan bersama-sama. Hai, pinjam komen ya. Selalu ada yang tengok video saya, dia cakap dengan suara je tak nampak muka. So hari ni saya nampak muka. Nampak muka saya. Selalu je nampak muka saya sebenarnya. Cantik ya. Saya nak terangkan beberapa perkara. Saya pinjam komen dia ni berkenaan agama. Saya nak cakap berkenaan agama. Mungkin ramai orang tahu orang asli. Ramai orang tahu berkenaan orang asli, tapi diorang tak tahu lebih mendalam mengenai orang asli. Cara hidup orang asli, makanan orang asli, kepercayaan kita orang, kebudayaan, adat istiadat, ramai tak tahu. So saya nak terangkan sedikit lah. First, saya nak terangkan berkenaan agama. Ramai yang salah faham dengan kita orang. Sebenarnya, agama, kita orang tak ada agama. Kalau ada orang asli yang ada agama pun mungkin dia baru menganut agama tu. Tapi daripada awal, daripada asalnya, orang asli memang tak ada agama. Cuma walaupun kita orang tak ada agama, kita orang ada kepercayaan. So kita orang hidup berdasarkan kepercayaan dan adat kita orang. Faham tak? So jangan salah faham cakap orang asli ada agama. Jangan tanya orang asli tu agama apa. Sebab orang asli tak ada agama. Kita orang ada kepercayaan. Memang zaman sekarang banyak orang asli yang menganut macam masuk Islam kan, lepas tu menganut agama Hindu, Buddha, Kristian, macam-macam. Tapi saya tidak tergolong dalam golongan yang itulah. Saya memang pure orang asli dan saya tidak menganut apa-apa agama dan saya hidup berdasarkan kepercayaan. Kita semua ada kepercayaan masing-masing. Kalau macam Islam dia percaya Tuhan dia lah kan. Macam tu juga agama-agama lain. Tapi macam orang asli, kita orang tak ada agama. Kita orang cuma ada kepercayaan. Macam makanan-makanan yang saya tunjuk dekat page saya, FYP saya, kebanyakannya memang makanan orang asli. Tapi tak semua orang asli boleh makan lah. Macam saya cakap, saya boleh makan jalu, babi tu kan. Tapi tak semua orang asli boleh makan. Ada juga yang memantang, tak boleh makan, tak boleh masuk. Kalau masuk sakit perut, macam tu lah contoh dia. So lain orang, lain tempat, lain adat dia. Macam tu juga dengan orang asli. Dan cara hidup kita orang pun berbeza-beza antara orang asli. Kita orang dekat Semenanjung Malaysia ni ada 18 suku kaum orang asli dan terbahagi kepada 3 etnik. Dan saya adalah tergolong dalam golongan etnik Melayu Proto. So kita orang lebih kurang dengan Melayu jugalah. Tapi bukan Melayu ya. Mungkin kita orang lebih kurang macam Melayu tapi bukan Melayu. Cuma kita orang Melayu Proto. Ya? Sebab dekat Malaysia ni kita ada 3 etnik. Bukan kat Malaysia. Dekat Semenanjung Malaysia ya. Kita ada 3 etnik iaitu Negrito, Senoi dengan Melayu Proto. Negrito ni macam cikgu sejarah pula. Negrito ni dia banyak dekat bahagian Kelantan, Terengganu. Kalau korang perasan suku kaum Batek. Yang tu tergolong dalam golongan, tak silap saya, Negrito. Sorry ya kalau saya salah. Kalau Senoi pula dia banyak dekat bahagian Perak, Pahang. Suku kaum Semai adalah salah satu daripada suku Senoi lah, etnik Senoi. So macam saya temuan ataupun Semelai. Saya Semelai temuan ya. So kebanyakan kita orang daripada etnik Melayu Proto. So kita orang memang besar lah. Bukan maksud dia besar ramai, tak besar. Etnik kita orang besar. Kita orang ada 18 suku kaum lah. Antaranya dalam 3 etnik ni. So lain tempat, lain adat, lain kepercayaan. Faham tak? Kita orang ada kepercayaan masing-masing. Setiap tempat dia punya kepercayaan tak sama. Ya. Faham tak? Tak faham sudah.
So, Faham. yang tu mengenai agama dan kepercayaan kita orang lah, orang asli. Tapi kebanyakan sekarang ada yang dah memeluk lah. Memeluk, menganut agama lain, ikut suami, semua tu lah. Tapi saya terkecuali. Saya bukan Islam ya, saya tegaskan lagi sekali. Saya bukan Islam, saya bukan Kristian, saya bukan apa-apa. Saya adalah orang asli. Orang asli sahaja. Dan saya ada kepercayaan saya sendiri. Lepas tu saya nak sentuh pasal komen dekat yang video ni lah, video komen ni. Video ni saya masak biawak. Biawak masak Biawak. kari. So, first saya nak terangkan, biawak tu bukan sebarang biawak. Macam biawak limited edition pula. So, biawak tu bukan biawak yang makan bangkai tau. Biawak ini bukan, kalau korang perasan, korang boleh Google. Korang boleh tengok lah. Korang boleh search biawak. Dia ada beberapa jenis. Dan biawak ni bukan yang makan bangkai tau. Dia biasa dekat hutan, dekat kebun-kebun. Yang tu biawak tu. Warna dia macam abu-abu sikit. Macam kelabu-kelabu gelap sikit. Dia tak ada besar tu. kuning-kuning pekat yang macam biawak yang makan apa Bangkai. nama dia tu? Yang dekat sungai yang makan bangkai, yang makan ikan tu kan. Bukan yang tu ya. Yang ni biawak. Boleh biawak bukit lah kalau kita orang cakap. Sebab kalau yang makan bangkai tu, kita orang tak panggil biawak. Kalau macam saya panggil geriang. Dia nama dia lain. Tapi kalau bagi Melayu, saya rasa biawak tu semua jenis biawak kan. Tapi kalau kita orang, biawak yang boleh makan hanya yang tadi lah. Yang macam dekat video saya tu, yang warna kelabu sikit. Dia macam dekat hutan, dekat bukit. Dan dia tak makan bangkai ya. So jangan salah faham. Ada apa-apa soalan lagi berkenaan orang asli? Kalau boleh saya jawab. Jangan memandai-mandai. Tu je nak cakap. Okay. Tak semua orang asli ada agama. Dan asalnya memang kita orang tak ada agama. Kalau korang rasa korang banyak tak tahu pasal orang asli ni, better korang belajar. Kalau nak lah. Kalau tak nak, tak payah. Kalau tak minat, boleh skip je video ni. Macam tu. Sebab jangan mengaku kenal orang asli kalau tak tahu cara hidup, cara makan kita orang semua. Sebab kita orang ni unik. Siap. Dan kita semua mempunyai keunikan kita sendiri. Okay dah. Settle. Kelas sejarah orang asli. Bye. Orang asli yang pernah saya ketahui di kebun-kebun itu ya, saya kan kerja di kebun kan. Nah, di kebun itu pun saya berjumpa dengan beberapa orang asli itu sering sekali. Yang biasanya dia itu pergi ke kebun itu mancing bersama anak dan istrinya, geng. Coba bayangin, anak itu masih kecil lagi, masih berapa bulan, dia bawa ke kebun, dia mancing ikan di situ ataupun cari biawak, dia dapat langsung makan di tempat, langsung dia bakar di situ. Tapi kalau yang ini sangatlah berbeda ya, dia sudah cantik, cerdas lagi ya kan. Menurut saya loh, menurut saya tuh gitu, menurut saya itu level saya sudah lumayan cantik lah dan lumayan cerdas juga ya. Karena setahu saya itu orang asli itu tak ada sekolah, tapi ada juga yang sekolah, tak semua. Nah, kalau misalnya orang Cina ataupun orang Melayu nak mau kawin dengan orang asli tersebut, itu bagaimana? Jom kita saksikan lagi, geng. Hai. Macam dah lama tak bebel. Tapi yang ni bukan bebel ya. Just nak share lah. Okay. Dia tanya, boleh ke kahwin campur di antara suku kaum? Boleh? Setahu saya boleh lah. Macam boleh je. Temuan dengan semelai. Semelai dengan semai. Semelai dengan jakun. Temuan dengan jakun. Boleh je. Setahu saya boleh je. Tak ada masalah. Even ramai sekarang yang kahwin dengan bangsa lain juga. Selain orang asli. Dengan Melayu tak payah cakap lah. Memang ramai je yang tahu. Ramai je yang dah memeluk Islam dan kahwin dengan Melayu. So ada juga yang kahwin dengan India. Dan ada juga yang kahwin dengan Cina. Kahwin dengan luar negara pun ada juga. Ada je. Kalau sebetul-betulnya macam mana aku cakap setahu saya lah. Setahu saya dulu. Sekarang ni saya rasa tak dipraktikkan lagi lah. Dulu jika macam ayat dalam buku, kalau kahwin dengan bangsa luar selain orang asli, dulu bukan sekarang. Biasanya diorang akan bayar duit adat, hukum adat. Hukum adat tu biasanya kalau kahwin dengan bangsa luar tu biasanya bayar dulu lah. So itu lebih ke macam tu lah dulu ya. Sekarang ni saya rasa tak ada pun. Saya sekarang tak perasan, tapi tak pastilah sebelah kampung lain ke kan. Tapi kalau dulu memang macam tu lah. Diorang kena bayar hukum adat kalau kahwin dengan orang luar.
Tetapi Oh. kebanyakan orang sekarang, terutama yang kahwin dengan Melayu kan, yang memeluk Islam, biasanya diorang tak akan kahwin mengikut adat lagi. Ada tapi tak banyak lah. Biasanya diorang akan kahwin mengikut agama Islam lah. Diorang akan kahwin dekat pejabat agama macam tu. Diorang tak akan buat kahwin dekat kampung. Diorang tak akan buat kenduri lah kat kampung maksudnya. Iya. Kalau ada pun mungkin diorang satu family je lah. Macam tu, diorang tak jemput orang luar kalau ada pun. Kahwin secara adat. Tapi rasanya macam kurang lah zaman sekarang. Kalau dah memeluk Islam tu mesti diorang akan mengikut cara agama Islam. Diorang tak akan kahwin mengikut adat lagi. Tapi ada juga, ada juga walaupun dah kahwin secara Islam, diorang tetap akan kahwin mengikut adat. Macam tu juga dengan India dengan Cina. Saya ada satu saudara ni, yang ni setahu saya lah. Dia orang asli tapi dia kahwin dengan India. Dia orang kahwin dekat luar lah macam biasa kan. Daftar perkahwinan, kahwin dekat luar. Tapi bila dia balik kampung, dia orang pun berkahwin secara adat. Tetapi dia orang tak jemput ramai lah. Just family terdekat dan satu family saja. Macam tu. Jelas tak? Kau rasa macam kau dah membebel ke lain. Tapi Jelas. kesimpulannya Ya. boleh je Sebenarnya kahwin pada zaman sekarang. Tak ada masalah. Oh. Kalau kena denda pun bayar je lah hukum tu. Macam tu. Kahwin dengan orang lain, dengan bangsa luar pun boleh, dengan orang asli sama pun boleh. Tak ada masalah. Kecuali lah kalau adik-beradik tukar kan. Ya, itu yang mesti tu tak memang boleh. boleh kahwin. Itu biasalah. Iya. Macam tu. Tu sajalah saya rasa. Bye-bye. Oh, begitu ya. Penjelasannya lumayan jelas ya. Nah, karena dari tadi itu sudah dari agama, terus kawin. Pas kawin kan kita pasti mau meninggal nantinya kan. Bukan mau, tapi pasti meninggal nantinya. Dan kuburan atau kubur itu kan lain-lain ya. Kubur Cina ada lagi, ada sendiri, kubur Islam ada lagi. Nah, kalau orang asli itu kuburannya itu bagaimana? Pemakamannya itu bagaimana? Apakah dimakamkan ada tempat lain sendiri? Tapi saya pun belum pernah jumpa kubur selama di sini kuburan orang asli itu saya belum pernah dengar lagi ya. Coba kita dengarkan lagi penjelasan dari kakak cantik ini bagaimana? Coba, Cum. Hai. So saya nak komen sikit berkenaan soalan ini. Dia tanya, kalau meninggal macam mana cara ke bumi? Ke bumi dekat mana? Okey, kalau kita orang yang bukan Islam, yang tidak memeluk agama Islam, kita orang akan dikebumikan dekat kampung kita sendiri. Dekat kampung kita orang kebanyakannya ada tanah perkuburan. So kita akan ditanam di tanah perkuburan. Kecuali kalau si mati meminta untuk ditanam di kebun dia sendiri ataupun family dia meminta untuk ditanam di kebun dia orang sendiri. Okay. So ditanam macam biasa. Cara galian liang lahat kubur tu sama je dengan orang Islam, tak silap saya, Melayu. Dia punya cara galian, dia punya kan ke dalam, lepas tu tepi sikit kan untuk masukkan mayat kan. So macam tu jugalah dengan orang asli, sama lebih kurang. Dan ada juga yang menggunakan keranda, tetapi tidak semua. Kebanyakannya kalau rasa kalau family tu mampu untuk bagi dia pakai keranda, diorang akan beli keranda lah. Tapi ada juga yang tak pakai keranda. Kebanyakannya tak menggunakan keranda. Macam mana kau tak pakai keranda? Lepas tu dari segi kapan kita orang okay, maksud saya dikapankan. Orang yang meninggal dikapankan. Tetapi kadang ada perbezaan cara kapan. Macam kalau dia meninggal sebab kemalangan, tak silap saya ya, akan ada kain merah diletakkan di belah atas kepala dia lah. Untuk yang meninggal kemalangan, apa kita panggil? Pakrik. Kalau kita orang macam meninggal pakrik tu, kita akan pakaikan kain merah dekat kepala dia. Bukan pakaikan, kita akan letak kain merah dekat dia punya kain kapan tu. Dia ada kain merah dekat kepala dia. Tu je lah beza dia. Kalau mati biasa, mati sakit ke. Tapi saya tak pasti sekarang ada letak kain merah ke tak. Tapi dulu ada. Tapi sekarang saya tak pasti. Lepas tu kalau meninggal biasa pula, dia orang kapankan macam biasa. Lebih kurang macam Islam juga. Kita orang yang meninggal dikapankan.
dikebumikan. Cuma beza dia kalau macam orang Islam, dia ada bacaan-bacaan doa dia sendiri, betul? Yeah. So kalau orang asli, kita orang dikebumikan mengikut cara kita orang lah. Dikebumikan tu sama, cuma adalah beberapa langkah-langkah yang mengikut cara kita orang asli digunakan. So dari segi pengebumian tu dekat kampung kita orang, kampung saya sama je lah, lebih kurang sama dengan Melayu. Lepas tu kalau yang tu untuk orang asli yang tidak memeluk agama Islam, memang akan ditanam dekat kampung lah, mengikut permintaan dia lah, kat kampung ke kat kebun dia ke. Tetapi jika si mati telah memeluk agama Islam, so dia akan ditanam di tanah perkuburan Islam yang berdekatan dengan kampung lah. Dekat mana diorang selalu ditanam, dekat situlah diorang akan, macam dekat mana tanah perkuburan Islam yang terdekat, dekat situlah dia akan ditanam jika dia memeluk agama Islam, dan akan ditanam mengikut agama Islam lah. Berbeza dengan kita orang asli. So walaupun duduk sekampung, kau masuk Islam, kau akan ditanam dekat luar, kau tak akan ditanam dekat kampung. Walaupun kita duduk satu kampung, walaupun kau asalnya orang asli. So jangan risau. Jangan risau. So memang kalau dah memeluk Islam tu memang akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam dan dikebumikan dengan cara Islam. Berbeza dengan saya lah. Kalau saya, kita orang mengikut cara orang asli. So bila diorang dah memeluk agama Islam tu, cara kita orang dah tak sama. So dia dah kepada Islam, cara kita orang lah. Lepas tu saya nak cakap apa lagi? Okay, biasanya jika soalan saya macam dalam kertas. Jika untuk orang asli selepas meninggal, selepas siap pengebumian si mati, jika si mati tu ada isteri ataupun suami, dia antara dua. Selepas pengebumian tu, orang tua-tua akan menentukan tarikh naik tanah. Kalau kita orang panggil naik tanah. Dia akan dibuat berapa? 14 hari, 21 hari, 40 hari dengan 100 hari. Okay, dia orang akan bincang untuk buat naik tanah. Yang ni jika orang tu meninggal sakit lah. Tapi kalau orang tu meninggal, biasanya kalau dekat sebelah saya, kita orang tak akan buat naik tanah. Kita orang akan buat tepung tawa je. Macam mana itu? So bila lepas dikebumikan, kita orang tua, bukan kita orang lah, orang-orang tua akan berkumpul. Dia orang akan tetapkan tarikh untuk tepung tawa ataupun naik tanah. Naik tanah tu macam buat dia punya kubur kan, buat rumah kubur dia, buat macam mana. Yang tu panggil naik tanah. Tapi kalau dia meninggal aksiden, biasanya dekat sebelah kampung saya, kita orang tak buat dia punya kubur. So kita orang cuma buat tepung tawa je. Tepung tawa lah, saya tak tahu macam mana nak jelaskan tepung tawa tu. Dan semasa tepung tawa tu, kita akan buat macam, kalau dia ada suami ataupun isteri, kita akan buat macam urusan cerai tu lah. Kita panggil cerai mati. So kita akan berkumpul. Lepas tu kita akan letak satu tempat untuk macam kita akan letak satu tempat untuk macam, contohnya orang yang dah meninggal tu, satu tempat untuk dia. Lepas tu kita akan bercakap lah, macam untuk menceraikan yang dah meninggal ni dengan pasangan dia. So adalah yang tu urusan orang tua lah. So lepas meninggal tu, diorang akan buat tepung tawa ataupun naik tanah. Semasa tepung tawa ataupun naik tanah tu, kita akan kita akan menceraikan jugalah dia dengan pasangan dia. Tu sajalah saya rasa. Jelas tak saya punya penerangan? Sorry ya kalau salah. Sebab saya ni budak-budak. Sebenarnya saya tak berapa pandai. Saya cuma bercakap melalui pengalaman saya lah. Melalui apa yang saya nampak dan pengalaman saya. So macam saya cakap sebelum ni, setiap kampung, setiap suku berlainan adat. So mungkin cara kita orang lain dengan cara kampung-kampung lain, cara suku-suku lain. Sebab walaupun kita sama suku, tak semestinya cara kita sama. Macam tu. So tu saja untuk hari ini. Harap penjelasan saya jelas lah. Bye-bye. Menurut saya cukup unik sekali ya adat asli yang ada di Malaysia sini. Sangatlah berbeda orang Melayu dan orang asli. Dan ini buat para geng semua ya, jangan salah paham ya, orang asli dan Melayu yang ada di Malaysia itu berbeda.
kalau orang asli itu benar-benar orang di sini sebelum orang Melayu itu ada di sini. Kalau orang Melayu itu biasanya orang keturunan Indonesia kah mana-mana seperti itulah, itu namanya orang Melayu. Dan rata-rata 90% orang Melayu itu beragama Islam. Adat dan lain-lainnya sama persis yang ada di Indonesia, itu kalau orang Melayu. Namun kalau orang asli unik sekali, yang seperti dikatakan oleh kakak tadi. Oke, video selanjutnya itu mau dibuatkan apa lagi, silahkan tulis di kolom komentar, nggak masalah, kulit tulis saja. Kamu mau mengkritik video saya, nggak masalah, saya bebaskan. Janji jangan bergaduh dan juga jangan menghina. Oke, saya Zainal Satori, seorang TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.